محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan bercakap tentang panduan kepada pejuang kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ada kalanya seorang yang pernah menerima kebenaran. Sebab jemaah kebenaran ini bukan daripada mula dia menganggotai sebagai ahli sampai ke penghujung dia kekal. Bukan macam tu. Ada orang dah dapat kebenaran, dia tinggal ni tak tahan ujian. Jadi ada kala seseorang yang pernah menerima kebenaran kemudian tolak semula. Dia tolak semula kebenaran. Biasanya dia lebih jahat lagi daripada sebelum menerima kebenaran. Ambil perhatian. Seorang yang pernah menerima kebenaran, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang lagi. Ada kala seseorang yang pernah menerima kebenaran kemudian menolak semula kebenaran, biasanya lebih jahat daripada sebelum menerima kebenaran. Nah, jangan buat main kebenaran itu. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hatilah dalam menentukan salah dan benar. Kita hidup akhir zaman. Kita orang awam. Ilmu tak tinggi, ilmu tak dalam. Kena berhati-hati menentukan salah dan benar. Kerana ia tidak boleh diukur dan ditentukan sekadar ilmu yang ada pada kita. Ilmu yang ada pada kita sedikit sangat. Justru ilmu Allah itu terlalu luas. Tidak semuanya mesti ada pada kita. Pada orang lain mungkin lagi banyak lagi. Kecuali masalah yang kita tentukan itu memang telah masyhur di kalangan umat Islam. Jadi kita tengoklah. Tambah-tambah gerakan kebenaran akhir zaman ni, jamaah kebenaran sangat terkait dengan sufinya, dengan tarikatnya, dengan zikirnya, dengan yaqazahnya, dengan ilhamnya, dengan mimpi yang benarnya, dengan firasatnya, dengan kasyafnya. Ambil perhatian. Halangan di dalam perjuangan menegakkan kebenaran apa dia? Halangan dia. Nafsu, syaitan. Kemudian takut. Diuji kelaparan, diuji dengan ujian kekurangan harta, diuji dengan sedikit pengikut. Orang tuduh sesat tu ujian belaka. Bukan orang kata sesat makna automatik sesat. Tak. Kalau Allah memberi kejayaan di dunia, diuji pula dengan nikmat yang melimpah ruah. Sayyidina Umar pernah menangis dengan yang akhir ni. Kerana banyak umat Islam yang kecundang dengan nikmat. Makna nikmat itu belum tentu lagi jadi rahmat. Kalau rahmat tu nikmat lah automatik. Tapi nikmat, duit segala macam kesihatan belum tentu lagi jadi rahmat. Ambil perhatian. Perjuangan ni macam orang buka ladang. Orang yang boleh meneruskan pembukaan ladang itu daripada awal sampai habis. Lepas tu menebangnya, bakarnya, bajaknya, tanamnya. Terlalu kurang berlaku perselisihan dan krisis mula-mula. Tak banyak selisih, tak banyak krisis. Kerana tak ada apa nak direbutkan, tak ada apa nak digaduhkan. Diperselisihkan. Tetapi krisis ni, perselisihan ni, perebutan ni banyak berlaku selepas ladang mengeluarkan hasil, menimbul rebutan, pecah perpaduan. Begitulah perjuangan selepas mendapat kejayaan atau kemerdekaan. Dah menang lah, ada lagi ujian. Timbullah krisis yang membawa perpecahan yang hebat, justru merebut hasil kemenangan. Sebab itu kena ada ukhuwah, iman. Iman dulu, minta maaf. Iman, ukhuwah, keselarasan. Mesti yang menjadi ahli itu orang yang beriman, yang kuat imannya. Sebab itu ukhuwah, sayang menyayang antara satu sama lain. Kena selaras fikiran, baru tak ada bergaduh, insya-Allah. Orang yang jiwanya lemah, sekalipun akal dan fizikalnya kuat. Nampak akal macam hebat, fizikal nampak kuat, tapi jiwanya lemah. Tak mungkin boleh berjuang sampai ke hujung. Ambil perhatian. Tak mungkin boleh berjuang sampai ke hujung sebab jiwanya lemah. Dia kena jiwa besar. Cita-cita tinggi, jiwa besar, semangat. Letakkan matlamat jelas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketahanan seseorang yang asasi dan utama itu ialah ketahanan jiwanya. Ini pula tanda seorang jiwanya lemah. Apa tanda seorang jiwanya lemah? Mukanya selalu muram, murung, tak ceria, bimbang. Atau dia menjadi orang yang emosional, emosi, pemarah.
Selalunya dalam perjuangan, orang ni kalau kena tekan oleh musuh, dia terus buka rahsia. Menyesal, kesal, kecewa, putus asa. Ambil perhatian. Tu jiwa lemah lah tu. Alangkah ruginya orang yang berjuang menegakkan kebenaran bertahun-tahun. Dah bertahun-tahun berjuang menegakkan kebenaran, datang ujian menimpa kepadanya. Tak tahan. Kesal, menyesal, kecewa, putus asa. Marah-marah kepada kawan, ungkit-ungkit, pengorbanan. Rasa sedih, tak reda, tak boleh sabar dengan kesusahan yang menimpa. Sepertilah orang yang membangunkan istana kemudian diruntuh semula. Artinya zero, kosong, tak ada apa. Dan akhirnya alangkah malangnya orang yang memburu dunia sampai tertinggal akhiratnya. Dunia pun tak dapat, akhirat pun terlepas. Rugi dunia dan akhirat. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri, insya-Allah. Video saya pun lama nak berakhir sehingga 313 dan saya pun insya-Allah nak pencen. Bukan nak pencen apa tuan-tuan, bergurau. Maknanya saya nak berehat pula, nak ada pula perkara lain yang saya nak kena fokus sebab banyak perkara yang saya terlibat, banyak benda yang nak dibuat. Di samping kita wajib kena baiki diri kita, kita tak boleh rasa puas hati dengan prestasi diri kita, dengan keimanan kita, dengan takwa kita. Jadi marilah kita sama doa mendoakan, kita maafkanlah salah silap musuh-musuh kita ni, kawan-kawan kita ni, insya-Allah. Jadi ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sedang berhadapan dengan alaf baru. Tahun 2000 yang ditunggu-tunggu. Setiap bangsa menunggu alaf itu, terutama Islam, Kristen, Yahudi, Buddha dan Hindu. Zaman itu dikatakan zaman cemerlang, gemilang, hidup senang dan harmoni. Setiap bangsa atau agama menganggap masa itu bangsanya lah yang memimpin dunia. Seorang tokoh di kalangan mereka punya kuasa membela mereka. Ada juga orang yang berkata alaf itu pemimpin yang baik akan berkuasa. Mereka tidak menetapkan orangnya baik sesiapa atau dari mereka. Tidak kurang juga di kalangan bukan Islam meramalkan ini giliran Islam. Seorang tokoh bukan ahli politik tapi ahli agama meneraju dunia. Mereka tidak prejudis, bahkan sama-sama menunggu dengan gembira. Sebagian kecil umat Islam memang percaya seorang ulama akan berkuasa membawa kasih sayang, keamanan, kemakmuran dan keharmonian. Tapi malangnya ramai di kalangan umat Islam. Alaf yang akan datang mereka tidak mempedulikannya.
sibuk berjuang melalui politik, memacak bendera, memeriahkan suasana. Mereka yakin di tangan mereka lah akan berlaku perubahan itu. Padahal kepada umat Islam ada panduan Nabi melalui sabdanya, ada membawa berita bahwa di awal kurun Hijriah ini Islam bangkit dari sebelah timur yang dirintis oleh seorang mujahid pemuda Bani Tamim gelarannya. Selepas ini akan disambung oleh Imamul Mahdi buat menyempurnakan. Sepatutnya di waktu ini umat Islam telah mencari pemuda itu dan jamaahnya. Ini bukan jamaah politik, tapi jamaah membawa pembaharuan yang sesuai di zamannya.